استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah, malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita di surau Taman Suncul Ipoh ni. Dan seperti biasa kita menggunakan pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Sebelum tu saya ambil kesempatan, kalau belum terlewat lagi, untuk mengucapkan salam Aidul Adha untuk tahun 1441 Hijrah yang sama-sama kita sambut baru-baru ni. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Jadi malam ni kita masuk muka surat 57. Masalah ke-46. Bila sebut masalah ni bukan bermakna kitab ni ada masalah. Yang masalah ni kita, pasal tak buat kitab. Masalah yang disebut di dalam kitab ni maknanya penjelasan. Penjelasan tentang tajuk yang kita diberi ni, iaitu bab majaa fi syafa'ah. Cerita tentang syafaat Nabi. Masalah yang ke-46, yakni penjelasan tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum, yakni meratai umat yang Islam. Maka ini satu perkara yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad kita, iaitu boleh disyafaatkan siapa juga daripada orang Islam. Nama kata orang Islam berhak untuk terima syafaat, kecuali kalau dia tak beriman kepada Allah ataupun dia kufur kepada Allah, dia murtad, maka dia ni disqualified. Dan jangan kita lupa, syafaat Nabi ni kebanyakannya untuk orang-orang yang ada dosa. Sebab syafaat bagi orang-orang yang beriman ni tak banyak sangat. Nabi tak banyak kerja sangat bagi orang yang beriman. Mereka ni dapat syurga. Bagi syafaat orang yang beriman ni apa? Sama ada Allah Ta'ala bagi can kepada mereka ni dukhulul jannah majjanan, masuk syurga percuma, ataupun masuk syurga diletakkan di tingkat yang atas.
Itu antara syafaat orang yang beriman, orang yang baik-baik. Mereka dapat syurga paling bawah sekali, tiba-tiba Nabi angkat mereka ni naik ke syurga, sama-sama duduk dengan Nabi. Banyak hadis yang kita jumpa tuan-tuan, yang Nabi bagi jamin. Dah tembak lah. Ha? Oh, tembak awal. Nabi bagi jaminan. Nabi kata, siapa bela anak yatim? Nabi kata, siapa bela anak yatim, dia akan duduk dengan aku dalam syurga kehatai ini. Nabi kata, macam dua jari. Itu garanti daripada Nabi. Dia akan duduk dalam syurga dengan aku kehatai ini. Duduk dengan aku ni macam dua jari ni. Maksudnya tak lekang. Kita, ya Allah, jumpa Nabi telahlah tak pernah pun. Mimpi Nabi pun belum tentu dapat. Yang boleh dapat ziarah makam Nabi. Yang dapat jumpa Nabi ini para sahabat. Mereka lah dapat jumpa Nabi, bertelaki dengan Nabi, bermusyafaah dengan Nabi, tengok Nabi depan-depan. Allah seronok kalau dapat tengok Nabi. Ni kan pula masuk syurga dengan Nabi dua-dua. Nabi kata, ana wa kafilul yatim, aku bersama penjaga anak yatim. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan, siapa-siapa yang buat madrasah anak yatim tu, kalau dia ikhlas, dia bela anak yatim, dalam bawaan dia ada 100 anak yatim, bukan seorang, 100. Dialah yang cari dana, dialah yang cari penaja, dialah yang itu ini apa semua. Bila time korban pula, dia buat korban di bukan sekejap senang. Yang kita ni nak tibai saja. Bila jadi isu ada anak yatim punya rumah terbakar lah apa dan sebagainya, tu yang kita tembak macam machine gun. Walhal dia nak bina sekolah tahfiz tu punya main susah, siapa pun tak nak ambil tahu. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kalau dia sabar bela anak yatim ni, sebab itu bela anak yatim ni bukan senang, sebab hadiahnya pun besar. Tuan-tuan nak tahu, kalau hadiahnya besar, kerja masih susah. Kalau hadiahnya kecil-kecil, kerjanya senang. Bela anak yatim bukan senang. Sebab Allah Ta'ala nak bagi hadiah dia, reward dia, apa dia? Ana wa kafilul yatim, aku bersama orang yang bela anak yatim. Kita tak boleh bela anak yatim, kita jadi pejuang kepada nasib anak yatim. Bantu mereka, cari derma untuk mereka, cari tajaan untuk mereka, viralkan kisah mereka dan sebagainya, supaya dengan usaha kita itu mereka dapat sumbangan banyak. Ni pejuang-pejuang kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim, Nabi kata aku bersama orang yang membela anak yatim ataupun pembela anak yatim. Kahataini, macam dua jari ni dalam syurga besok. Oh dia, maknanya Nabi duduk di syurga mana? Syurga Firdaus. Orang tu akan duduk sekali dalam syurga Firdaus. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu. Sebab itu Nabi boleh angkat darjat syurga seseorang, syurga bawah pinai syurga atas, ataupun duduk sekali dengan dia. Baik, nama kata orang Islam dia berhak dapat syafaat Nabi lah, kan? Tapi kebanyakan syafaat Nabi ni untuk geng-geng yang ada dosa. Itu tujuan syafaat tu. Saat lagi kita akan jumpa Nabi dipilih, Nabi diminta oleh Allah Ta'ala untuk pilih, nak masukkan syurga umat dia, separuh daripada umat dia masuk syurga kah, ataupun dengan jalan syafaat untuk masuk syurga. Nah, daripada ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, separuh, half daripada umat Nabi Muhammad ni masuk syurga. Ataupun pilih satu lagi option dengan cara syafaat. Nabi pilih dengan cara syafaat, sebab dengan cara syafaat lebih banyak lagi dapat masuk. Kan? Lebih banyak lagi dapat masuk.
Baik, kemudian dia kata, maka jadilah syafaat Nabi kita meratai. Maksudnya umum. Tidaklah tertentu ia kepada kaum keluarganya sahaja ataupun yang rapat dan berdamping dengan dia dan yang bersahabat dengan dia. Syafaat Nabi bersifat umum, semua orang boleh rasa. Tapi syafaat orang soleh kita dah baca dah dulu. Syafaatus saleh, syafaat orang soleh, orang baik-baik. Dia boleh hanya syafaat 1-2 orang aja. Ikut kepada amal mereka. Depends on amalan mereka lah. Cakap orang putih sikit lah. Depends on perbuatan mereka masa di dunia. Kalau mereka alim, mereka bagus, mereka boleh syafaatkan bini mereka, isteri mereka. Tu di pintu syurga tu dia nanti isteri dia. Tuhan tanya, awak tak mau masuk? Dia kata, aku nak masuk dengan mem besar. Sebab dia jaga saya, pakaian saya, pening saya, sakit saya dia jaga. Okey, Tuhan pun tengok isteri kita masih tersekat di padang mahsyar. Tuhan bagi. Kecuali kalau terlibat dengan syirik pada Allah. Berjumpa bongok, berjumpa dukun, pakai tangkai, azimat ke apa semua, ni tak mau. Kan? Ataupun isteri Tuhan masuk dia dulu dalam surga, tiba-tiba dia tunggu. Tuhan tanya, awak tak nak masuk lagi? Dia kata, saya nak masuk dengan suami saya. Itu bagus. Ikut siapa lebih alim lah. Kalau suami lebih alim daripada isteri, suami boleh syafaat isteri. Dialah mengaji, dialah ke surau, dialah ke masjid. Isteri maghrib-maghrib ni bunyi blender, maghrib-maghrib ni masak tumis, maghrib-maghrib ni potong bawang. Dia nak masak untuk keluarga dia, jadi masak dia untuk pergi masjid ni kurang. Jadi suami lebih tinggi. Kan? Ataupun isteri lebih alim daripada suami. Dialah semayang sunat, dialah malam puasa sunat. Suami dia kata, semayanglah, aku letih penatlah hang semayang. Hang nak mengaji, aku benarkan. Aku nama kata nak mengaji, minta maaf, aku nak relax kat rumah. Hang nak puasa sunat, puasa. Dia lebih daripada suami dia, maka dia boleh request dengan Allah Ta'ala, ya Allah, boleh tak nak masuk dengan my hubby? Bahasa budak WeChat lah ni, my hubby. Sebab saya dah janji dengan dia till jannah. Tiap-tiap sambut hari jadi, tiap-tiap sambut anniversary, love you till jannah. Sayang abang sampai syurga. Dia ikat tu, sayang tu sampai syurga. Maka dia tunggu laki dia kan pintu syurga. Tu yang lagu Elikek tu, kepala rambut, lagu Sarang Tepuan tu. Ku tunggu di pintu syurga. Dia pun baca kitab Bahrul Masih pun. Ku tunggumu di pintu syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu kalau bini kita nak bagi syafaat tu. Kalau dia nak tak bagi, kalau dia tak nak bagi, tu pulang ke dia. Saya nak masuk ke orang. Kalau dia nak masuk, dia pergi cari bini muda dia. Dia mau laki dia sampai kiamat. Slow dia. Tuan-tuan nampak serius apa? Takut apa? Covid dah. Kata Covid dah sampai sini. Jepang pula. InsyaAllah tawakkal pada Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun kalau laki bini tak bagus, tak cut. Semayang pun lebih kurang, bab hukum pun lebih kurang, jaga apa semua. Agama pun lebih kurang, masjid pun tak, surau pun tak nampak muka, masjid pun tak nampak muka, apa program masjid buat, apa nama surau buat, semua tak nampak muka. Tapi anak dia cantik. Anak ada seorang alim, anak seorang ustaz, anak jadi satu orang hafiz Quran, apa semua. Anak ni dia akan bagi syafaat kepada mak ayah dia. So kalau kita tahu kita ni ghaflah, Pening kata ghaflah lah, tak jadi apa, pastikan anak kita jangan jadi lagu kita. Kita tahu mak ayah kita tak hantar kita mengaji pondok, tak hantar kita mengaji tahfiz. Anak kita jangan jadi macam tu pula.
Anak kita terus balik kita punya cerita lama dengan anak ni, hantar sekolah-sekolah ni. Sekolah agama mana dan sebagainya, biar boleh jadi orang. Kurang-kurang lah boleh jadi imam dalam rumah kita, kurang-kurang lah boleh baca khatabah, kurang-kurang boleh jadi khalifah yasin tahlil, kurang-kurang boleh solat jenazah untuk kita nanti. So anak yang alim ni, dia akan bagi syafaat kepada mak ataupun ayah. Ya Allah, saya nak masuk syurga dengan mak pak saya. Sebab mereka yang daftar saya sekolah tahfiz dulu, dia yang bayar yuran. Kalau saya tak masuk sekolah tahfiz, saya tak jadi tahfiz, saya jadi tahfuz. Hapus habis. Muslimina musliman dan rahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Bahkan siapa juga Islam, maka dapatlah syafaat. Maka siapa saja juga Islam, maka dapatlah dia syafaat daripada Nabi Muhammad itu. Bersalahan setengah orang daripada umatnya yang tidak umum dan tidak banyak. Bersalahan setengah orang daripada umatnya, maka iaitu tidak umum dan tidak banyak boleh disyafaatkan sepertinya. Berbanding dengan umat Nabi-Nabi lain. Umat Nabi lain ada yang dapat syafaat, ada yang tak dapat. Tapi umat Nabi Muhammad, dia nama kata dia Islam, dia akan dapat syafaat Nabi. So kita nak dapat syafaat Nabi, kena sentiasa renew akidah. Mengucap ni kalau boleh, selain daripada sembahyang, kan, dalam sembahyang berapa kali kita kena mengucap, di luar sembahyang pun kena. Takut ni, akidah ni, dia switch off, switch on. Kita tak tahu, kadang-kadang dengan percakapan boleh keluar masuk iman, dengan perbuatan boleh keluar masuk iman. Tuan muslimin dan muslimat dan rahmat dia. Ada satu orang sahabat, dia cerita, dia pergi berubat. Kata dia nampak percayalah dengan yang mengubat dia ni, sebab pakai kepiah. Kita bila jumpa orang pakai kepiah, percayalah, kan? Walhal kedai mamak berapa banyak orang pakai kepiah, suruh mengucap tak pandai, tapi pakai kepiah. Tayang Bismillahirrahmanirrahim lah, Allah Muhammad lah, apa semua ni semua kosmetik kan. Bila mai penguasa agama suruh mengucap, nalarkan main bantai je bang, kita tak tahu. Tadi saya nampak dia pakai kepiah kan. Saya kata, kan setakat pakai kepiah, pakai soroban pun ada orang pakai. Kalau nak kata pakai soroban tu, saya pun pakai soroban, Bengali pun pakai soroban. Kalau nak kata pakai jubah, saya bukan nak kata orang pakai jubah ni, sebab saya pun berjubah. Tapi penilaian tu, kalau kata nak pakai jubah, Tok Guru Kungfu pun pakai jubah, Sami Buddha pun pakai jubah. Mereka punya tasbih lagi besar daripada kita. Malaikat tu. Tuan kata, saya kata, kalau nak berubat, tengok cara rawatan dia. Dia bukan isu pakaian ke apa semua. Tuan-tuan nak tengok YouTube, satu orang bukan berubat, hebat, pakai jubah. Tengok-tengok dia berselah tu tuan-tuan, terapung. Saya tengok dah. Dia terapung tu. Sejadah kat bawah dia, dia boleh terangkat terapung. Tu kemeh. Bagi orang yang ada ilmu, senang fahami ini semua jin. Kan? Tapi bagi orang yang jahil, ni kemeh ni. Bagi mereka ni kemeh ni, ni yang kita nak cari. Kan? Macam tuan-tuan tengok YouTube sebelum ni apa lepat pengat. Lepat ke pengat? Ya. Bagi orang ada ilmu, senang patah hujahnya, tak ada masalah apa. Dia nak makrifat ke, hakikat ke, apa ke, hanggeng hakikat, hanggeng syariat, kami hakikat, kami makrifat, kami makam lagi tinggi, jadi tak payah solat macam apa. Sedangkan tak ada siapa makam lebih tinggi berbanding Nabi. Nabi.
Nabi pun tak pernah tinggal solat, Nabi tak pernah tinggal puasa, Nabi tak pernah tinggal hukum-hukum Allah, segala-gala. Pasal apa pula kita kata kita ni lebih hebat daripada Nabi? Logik akal sudah. Tapi bagi orang yang beriman, senang faham, senang tapi benar-benar ni. Bagi yang jahil, oh macam tadi, oh geng ni aku nak cari ni, ustaz macam ni aku nak ikut. Pasal apa? Ustaz tu kenal dengan dia. Dia jenis tak mau sangat ikut agama. Tengok-tengok ustaz tu cakap pula macam tu. Oh, ustaz ni dia boleh masuk, dia boleh masuk. Ustaz yang apa ni? Ni kasak lah, apalah. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi satu hamba Allah, dia dah pergi berubat. Dia pula bila satu masjid ni, jadi dia cakap dengan kita, ustaz kita, saya berubat dengan dia ni. Ustaz tahu dia berubat macam mana? Dia pakai mancing. Mancing. Wih, kasar ni. Ni ilmu hebat ni. Pakai mancing aja boleh trace sakit orang tu. Ini kita tanyalah macam mana cara dia. Dia pakai mancing ni ustaz. Dia cek seluruh tubuh badan kita. Bila mancing ni ada vibrate. Dia ada vibrate. Tahu vibrate? Macam handphone kita ada ketang. Bila mancing ni ada vibrate, sakit tu ada kat situ. Tu dia kemen. La ilaha illallah, tuan-tuan. Ini satu tipu muslihat jin dan syaitan. Ingat, jin boleh tipu kita, dalam ibadat pun boleh tipu kita. Kita ingat ibadat kita bagus elok dah, rupanya sesat. Sesat. Banyak geng sesat hari ni yang tak ada foundation yang kokoh. Dia tak belajar ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu akidah, tak mantap lagi. Tiba-tiba nak belajar ilmu kasar-kasar ni, ilmu tasawuf lah, ilmu hakikat lah, tarikat lah, apa semua. Foundation pun tak kokoh lagi. Kan? Macam kita lah, kita buat rumah banglo, tiang kita, tiang dalam tu ada anai-anai. Bila masa boleh runtuh. So foundation tu, tiang tu kena kukuh, kena bagus. So soal akidah kena kukuh, kena bagus, kena cantik. Kalau tak habislah, apa kita buat tak diterima oleh Allah Ta'ala. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan ikut puasa Nabi ke puasa Tok Guru? Tuan-tuan tengok orang ke tengok Nabi punya puasa? Nabi punya puasa lah. Tuan-tuan nak solat, tuan-tuan tengok Nabi punya solat kan? Tuan-tuan tengok orang lain, orang lain solat macam tu kita nak ikut. Orang solat macam ni kita nak ikut. Kita ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti mana hampa lihat aku sembahyang. So haji pun kita nak ikut haji macam Nabi, umrah pun nak ikut umrah macam Nabi, segala-gala macam Nabi. Perubatan pun kita patut ikut Nabi. Itu logiknya. Pasal apa pula dalam perubatan Islam? Kononnya perubatan tu Islam punya perubatan. Oh, kita pergi cari yang bercanggah dengan Nabi buat. Nabi pernah ke guna mancing tu, cik oi? Bila kita tengok dalam kitab Tibbun Nabawi, kitab perubatan Nabi, kan? Yang banyak perubatan Nabi ni banyak diambil oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina pula karang pula dalam kitab dia. Kan? Mereka ni kumpul hadis-hadis berkenaan dengan perubatan Islam ni, kumpul boom sekali dalam Tibbun Nabawi. Yang mana Ibnu Sina ni lah menjadi pelopor kepada perubatan moden hari ni. Dulu zaman kegemilangan Islam, tuan-tuan, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Bani Osmaniyah, mereka semua cedok ilmu daripada Islam. Tu kota Baghdad tu, Basrah tu, pusat ilmu dunia dulu. Yang lahirnya Khawarizmi lah, Al-Farabi lah, Ibnu Sina, Al-Kindi lah, apa semua. Lah kita pula pergi mengaji ke Eropah. Kita mengaji kat Harvard, kita mengaji kat Oxford, kita mengaji. Dulu mereka Europe mengaji kat sana, cedok ilmu di Islam. Lah terbalik kuang. Kan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Kita khawatiri di sebalik alat itu ada khadam.
Nak sebut jin macam kasar lah. Ada khadam. Manusia dia tak tahu apa. Manusia dia tak boleh trace. Oh, hang sakit darah tinggi, hang sakit kencing manis, hang sakit ni. Dia tak boleh tahu. Kita bukan satu apa nama macam Rasul tak apa. Allah Taala buka hijab, dia boleh nampak benda. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Kita normally manusia dia tak akan tahu apa benda batin ni. Jadi kalau ada orang habaq kat dia, habaq kat kita, oh dia tahu perkara batin. Dia tahu sakit apa dalam tubuh orang tu. Oh dia tahu barang yang hilang tu duduk di mana lah ni. Budak yang hilang ni duduk di mana lah ni. Orang yang sesat kat hutan ni, aku jumpa dah, dia dekat gua. Aku jumpa dia tengah disorok oleh jin itu, bunyan itu apa semua. Macam yang berlaku kat Kopeng baru ni. Kesnya budak hilang aja, tapi yang nak menonjol macam-macam ni, macam-macam pula. Yang ambil kesempatan pula. Oh, khidmat kami boleh mencari orang lah. Oh, bayar dia sekian-sekian lah. Nampak? Berapa banyak orang ambil peluang dalam kes-kes yang macam ni. Janji boleh masuk dia kan. Oh, kami boleh tahu budak ni kat sini sekarang. Kami semua ni memakai khidmat jin. Sebab jin sahaja yang boleh cari benda-benda gaib, benda-benda tersorok dan tersembunyi dengan izin Allah. Sebab dia juga makhluk gaib. Kita makhluk nyata, tak boleh nak pergi cari benda-benda gaib. Melainkan kita boleh nampak benda gaib ataupun boleh cari benda-benda gaib ini, benda-benda yang ada dalam badan ini, melainkan dengan cara kita mengguna dia sebagai khadam. Dia tu siapa? Jin. Dan jin boleh diletakkan di mana-mana ada lah. Dalam keris pun boleh, senjata lama pun boleh. Itu sebab Tok Pomoh, Tok Dukun dia guna keris apa semua untuk perubatan. Dalam keris tu dah pasang dah benda tu. Ataupun tangkal azimat. Tuan-tuan pergi berubat dengan Tok Pomoh dengan apa ni kan, dalam tangkal tu dia dah pasang dah khadam dia. Khadam tu lah akan jaga sampai kita bila-bila. Sila hari bulan khadam ni menjadi saka. Kita duk ingat saka ni, oh tok nenek kita belah. Tak, rupanya saka ni dia boleh jadi dalam bentuk macam-macam. Dia boleh jadi dalam bentuk turun-temurun, pusaka mempusaka. Dulu kita katalah keturunan kita dulu ada belah-belah ni, sebelum dia mati dia pergi pusaka pada kita. Kita tu pula pusaka pula anak cucu, keturunan cucu cicit. Itu salah satu cara saka ni. Salah satu cara dapat saka ni pula apa dia? Dengan perubatan. Dengan perubatan. Dengan kita terima azimat daripada mana-mana pokok dan dukun. Kita dapat batu geliga daripada orang tu, orang ini. Kita dapat tangkai, kita dapat itu. Budak-budak kecil yang disawungkan gelang tangan apa semua. Boleh jadi benda ni akan ikut kita sampai tua, sampai mati. Oh, tu dia. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak mau benda-benda yang macam ni bagi spoil ibadat kita. Tuan-tuan dah ibadat berapa lama? Ada 80, ada 70, ada 60, ada yang dah pergi haji, ada yang dah pergi umrah 3-4 kali, ada yang dah macam-macam dah. Ada bukan setakat pahala kita buat tenaga, kita buat pahala pula dengan wang ringgit pula, dengan wakaf lagi. Oh dia, wakaf. Tiap-tiap kali bulan Ramadan kita wakaf. Zakat telah lah tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Sedekah lagi, itu lagi, ini lagi. Jangan benda ni jadi spoil kerana tindakan kita yang salah. Oh kita duk ikut orang tu pergi mengubat dekat sana, kita pun ikut tanpa kita selidik dulu latar belakang orang yang mengubat tu. Ustaz kata, saya tengok dia ni satu Malaysia pergi rumah dia. Kita bukan nak tengok satu Malaysia ke satu dunia pergi rumah dia. Kita nak tengok cara rawatan dia. Lului kata lului di sisi agama. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Jadi apa pun kita boleh dapat syafaat Nabi melainkan mereka yang syirik kepada Allah Taala. Yang ini tak boleh. Bermula sekalian yang tersebut itu di dalam hadis. Dikhabarkan tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Auf bin Malik al-Ashja'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani adin min 'indi rabbi fa khayyarani baina ay yudkhila nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah
fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Katanya telah datang akan daku oleh orang yang datang daripada sisi Tuhan aku, yakni datang seorang malaikat dengan suruh Tuhan. Apabila datang ia pada aku, maka disuruhnya pilih aku antara masuk sepertengahan umatku akan syurga ataupun antara syafa'ah. Satu hari Allah Ta'ala hantar Jibril kepada Nabi. Jibril kata kepada Nabi, pilih nak masuk syurga umat hang ni separuh orang ataupun masuk syurga dengan cara syafaat. Kan? Kita dah sebut dah tadi. Dulu kita dah sebut syafaat Nabi ada 5. Kalau tuan-tuan ingat balik lah. Syafaat Nabi ada 5. Nombor 1, Nabi boleh mempercepatkan hisab seseorang. Kita duk tunggu lama di padang mahsyar ni tuan-tuan. Kita tak tahu giliran kita nombor berapa. Sebab apa? Dia bukan macam masuk post office, masuk bank kah itu. Kita masuk aja kena tekan nombor. Kan? Jadi nombor kita 150. Lah baru nombor 100. Dan lagi makan roti canai 2 keping. Dan lagi 50 orang. Padang mahsyar kita tak tahu. Walaupun Nabi kata umat dia yang akan dihisap dulu, umat dia jugalah akan bangun dulu daripada kubur, dan umat dialah juga akan menuju padang mahsyar dulu. Walaupun kita adalah umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad ni adalah mutaakhirin yang terakhir. Tapi kita lah, geng-geng umat Nabi Muhammad ni lah yang akan bangkit dulu di padang mahsyar. Kemudian akan dihisap dulu di padang mahsyar. Tuhan akan panggil dulu umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan jadi umat Nabi. Kemudian Allah Ta'ala akan masukkan syurga juga daripada golongan umat Nabi. Tuan-tuan, awak tak boleh duduk depan saya, yang sakit tengkuk. Ustaz pandang imam, Ustaz pandang abang jenggot ni. Okey tu. Tak siap dia. Kan tak boleh campur geng. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat saja tuan-tuan. Awak serius sangat sujud nanti. Pandai kah? Penat. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita umat Nabi Muhammad yang awal-awal akan bangun, yang awal-awal akan dihisab, kita pun tak tahu bila kita punya giliran. Umat Nabi Muhammad berapa? Lah tahu umat Islam berapa? 1.6 billion jumlah umat Islam satu dunia. Itu tahun 2020, 1441 Hijrah. Campur dengan umat Islam yang 100 tahun dulu, 100 tahun dulu sampailah 1400 tahun dulu. Lah, kita dah 1441, bermakna 1400 lebih dah umat Nabi Muhammad ni. Campur, jumlah umat Nabi Muhammad berapa? Nak mai jumpa Tuhan one by one. One by one. Bukan macam lah. Baru ni isteri saya pendaftaran matrikulasi Kopek. Selalu pendaftaran matrikulasi ni dia one shot, 3,000 orang, 3,000 masuk. So berapa kemah kita buat station tu. Yang ini berdaftar di sini, yang ni daftar di sini, yang ni daftar sini, yang ni daftar sini. Nak bagi cepat habis kan. Tapi lah ni musim Covid, terpaksa buat 500 orang hari Senin lagi tu, 500 orang lagi hari Selasa, 500 orang Rabu, 500 orang Khamis, dan tadi 500 lagi. Dan Isnin ni pun ada lagi. Waktu isteri saya kata, mujuklah budak Kedah ni tak daftar bank. Dia positif Covid. Budak ni sepatut masuk matrikulasi Kopek, patut mendaftar. Kan? Mujuklah dia pi saringan dulu dan disahkan. Kalau sekiranya dia tak tahu yang dia ni pembawa, tiba-tiba terus daftar, ghaflah tinggal. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dia daripada Manjung. Tapi hari tu raya haji balik kampung, terkena dengan kluster Siva Gangga punya geng kan.
Jadi bawa ke sini, masa di sana negatif, sampai di sini positif. Kata mujur, dia tak daftar hari apa nama sepanjang minggu ni. Kalau tak, dia nak ala kena tutup balik lah kot tempat kami ni, matrikulasi Gopek. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka Nabi SAW diminta oleh Allah untuk pilih nak masuk umat dia ni dengan jalan syurga kah, ataupun dengan nak masuk umat dia ni dengan ambil separuh umat dia masuk syurga, ataupun dengan cara syafaat. Nabi kata fakhtartu syafa'ah, aku pilih dengan cara syafaat. Wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Iaitu syafaat bagi siapa-siapa yang mati padahalnya tiada menyengutukan ia dengan Allah aku sesuatu. Nabi kata macam tu. Dia punya qualify dia, janji jangan syirik pada Allah. Hang jahat macam mana, ketegak lagu mana, macam mana pun hang jahat dulu, hang gangster kah apakah, ada peruntukan syafaat Nabi. Jangan kita risau kita ni jahat kah, dosa kah, apakah. Sebab apa? Sebesar mana dosa kita, besar lagi pengampunan Allah. Setinggi mana dosa kita, tinggi lagi dosa, tinggi lagi pengampunan Allah. Tuhan tunggu kita untuk taubat dengan dia. Okey, kita ada rasa kita punya, aku punya dosa seluas lautan apa semua, seluas pasir di pantai lah apa. Adakah can aku nak taubat lagi ni? Jangan. Allah Ta'ala lagi luas lagi dia punya pengampunan. Cuma duk risau Tuhan ampunkan Tuhan. Pasal apa? Ni hasutan iblis ni. Iblis lah yang punya jahat ni. Dia kata hang ni nak bertaubat ke, hang dah banyak dah buat dosa. Iblis. Sedangkan Tuhan pun tak buat pandangan macam tu. Tuhan pun tak anggap macam tu. Selagi mana hang tak syirik dengan dia, ada jalan untuk berubah. La ilaha illallah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah subhanahu. Saya cerita dulu kan. Saya mengajak di belah Tanjung Rambutan. Semalam kuliah subuh. Habis kuliah subuh, ada satu hamba Allah ni perkenalkan dia punya sahabat. Satu orang Pak Haji, muka bersih, muka ayak wudu. Muka je kena. Ustaz, saya kenalkan sahabat saya ni, dia pun sebutlah Haji ni nama apa. Ustaz tahu dia ni bekas gangster. Bekas gangster. Kawan-kawan dia lain semua dah kena tangkap, dia terlepeh. Dulu zaman 60-an, 70-an, biasa rompak sana, bank situ, bank sini rompak. Dadah lah apa, tembak orang apa semua, curi, kidnap apa semua. Tak percaya. Saya tengok muka dia, tak percaya dengan cerita lama. Saya kata, betul ke Haji? Betul Ustaz. Saya dulu gangster. Nama geng dia dulu Red Dragon, Naga Merah. Dengar bunyi pun Naga Merah. Tapi Alhamdulillah hari ini dia kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bukan tengok kita bermula, Allah Ta'ala tengok kita berakhir di mana. Kalau tengok kita bermula, tuan-tuan, kita macam tu, kita tengok orang tu datang daripada mana, keluarga siapa, apa dia buat, rekod dia. Anak murid saya datang ayah dia, minta tolong Ustaz, ada kenal siapa-siapa tak? Saya di Gopeng dulu, saya melatih budak-budak bola. Jadi saya pun kenal dengan jurulatih-jurulatih bola negeri apa semua. Mana-mana sekolah yang sukan kuat bola apa semua ni, saya hantar budak. Jadi Alhamdulillah dia ni dapat masuk sekolah bola di Ayak Kuning, sekolah menengah Ayak Kuning tu, NFDP Ayak Kuning. Biasalah budak-budak kaki bola ni ada masalah lagi tak? Habis dah? Awak tak bagi kat Kuning. Sikit-sikit. Masa kecederaan, injury time. Jadi dia terlibat dengan kes pukul di dalam sekolah tu, terlibat dengan curi apa semua. Jadi kena buang. Bila rekod ada dalam apa tu cikgu? SSDM. Bila rekod ada sampai menengah, sampai sekolah menengah, kita masalahnya bila ada rekod dalam sistem online ni, budak ni pernah terlibat kes curi.
kena buang pasal kes ini. Dia nak pergi sekolah lain masalah. Jadi dia minta asrama tu kena tolak, minta asrama ni kena tolak. Dia nak masuk sekolah Anderson tak boleh. Pasal apa? Kena buang. Oh, kalau hang sana jahat, dan tentu sini pun jahat. Tapi masuk sekolah biasa dia boleh, masuk asrama tak boleh. Sebab dia ada kes dulu. Jadi bapa dia ni datang jumpa saya balik. Ustaz, ada kedai siapa-siapa tak? Dia kata, aduh, dah masuk rekod ni susah lagi. Dia kena padam dulu, kena bersih rekod ni dulu baru boleh. Kita macam tu, kita jenis kita tengok di mana orang tu bermula, di mana keluarga orang tu, keturunan orang tu apa dia apa. Tapi Allah Taala dia tak tengok kita tang mula, dia tengok kita di mana kita berakhir. Kalau kita bermula jahat, berakhir jahat, ya. Tapi kalau kita bermula jahat, berakhir beriman kepada Allah, berakhir jadi baik, yang tu Tuhan tengok jadi baik. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab saya abang tadi Nabi beritahu apa? Liman la yusyriku billahi syai'a. Dapat syafaat dia ni. Garanti siapa-siapa pun jahat macam mana, samsing macam mana, gangster besar lah kau mana. Jangan terlibat dengan syirik sudah. Minta anak ni nanti hujung-hujung nyawa, hujung-hujung umur ni kita gelong. Tahu gelong? Apa dia? Tadi angguk. Gelong ni macam kita naik kerek lah, naik basikal, jatuh parit. Rim dia bengkok. Try sekali bawa kerek tu. Tu, bawa gelong tu. Takut nanti lah minit kita gelong. Percaya dengan ni lah, percaya dengan ni. Bila time sakit pula anak-anak pergi bawa berubat dengan benda-benda ni. Lah kita tak sakit. Kita tak sakit, kita boleh tepih lah. Ini tempat ni mana boleh, tempat ni mana. Bila kita sakit, dah, muka dah herok dah tak boleh bangun dah. Bangun pun kena usung dengan anak, kursi roda apa semua. Nak cakap pun orang tak faham. Nak cakap pun orang tak faham. Masa tu lah anak kita yang kurang ilmu jahil ni pergi hantar kita berobat ke itu, kita berobat ke ini. Ni je. Okey, baik. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumpa suncut ni semangat dia macam tamam. Okey, baik. Wallahu a'lam. Yang baik tu datang daripada Allah, tak baik tu silap saya. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Insya-Allah kita akan jumpa nanti. Kuliah kita akan datang kalau diizinkan oleh Allah. Dan lepas ni kita akan masuk tajuk baru, bab ma jaa fi sifatil haud. Haud, ya, telaga haud Nabi. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Man sadatina ashabi rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islam din. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kan sebab ada kes kan.